Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita kembali kepada surah An-Nisa. Dan hari ini kita nak sambung bacaan kita dari surah dari muka surat 80, iaitulah ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dari surah An-Nisa, muka surat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhin فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita merafakkan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik, penguasa sekalian alam. Dialah yang maha agung, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha memiliki segala-galanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Ketahuilah bahawa sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang direka-reka. Setiap yang direka-reka dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat itu membawa kepada neraka. Demikianlah perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita kepada ayat. Jadi ayat yang kita baca ni rentetan daripada cerita semalam, bacaannya lah. Kalau kira kisahnya habis. Kisah semalam cerita bab harta pembagian pusaka sampai kepada isteri atau suami, dan ada kaitan dengan mereka, sehingga sampai orang yang taat kepada perintah Allah, maka itulah orang yang berjaya, dan orang yang ingkar kepada perintah Allah, maka mereka itu tidaklah
diberi ancaman kepada Allah, mereka itu diberi ancaman dengan azab api neraka. Baik, hari ni masuk cerita baru pula. Cerita surah An-Nisa ni cerita bab An-Nisa jugalah. Wallati ya'tinal fahishah, dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan itu, maka carilah kamu 4 orang saksi yang menjadi saksi perbuatan atau saksi terhadap perbuatan mereka. Jadi siapa yang didapati melakukan perkara keji, pertama cari saksi. Tidak sabit hukum dengan hukuman zina, melainkan dengan bawa 4 orang saksi. Ni kena zina ni, nak kena sabit hukum, kena bawa 4 orang saksi. Kalau tak cukup 4 orang saksi, maka tidak boleh dihukum dengan hukum hudud. Boleh dihukum dengan hukum lain, mungkinlah ta'zir dan sebagainya, tapi nak jatuh hukum hudud kena 4 orang saksi. Fa in syahidu, sekiranya mereka memberikan saksi ke atas mereka, maka fa amsikuhunna fil buyut, tahanlah mereka di rumah mereka, atau kurunglah mereka di rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sampailah mereka mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah mengadakan jalan keluar untuk mereka dari hukuman itu. Maka ini adalah ayat Quran yang turun di awal permulaan Islam, cerita tentang hukum wanita berzina. Kalau dia sudah berkahwin, dia berzina, maka hukuman dia dikurung dalam rumah, tidak diberi makan dan dibiarkan sampai mati. Dibiarkan sampai mati. Itu hukuman di awal. Fala tumkin minal khuruji minhu illa an tamut, sampailah dia mati. Dibiarkan sampai mati. Tapi Allah Ta'ala kata au yaj'alallahu lahunna sabila. Sehingga ataupun Allah memberikan jalan keluar dari perkara itu. Baik. Kemudian ni di awal, lalu ayat ini dinasahkan setelah daripada turunnya surah An-Nur. Itulah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala kata ayat pertama ni sebut dalam tafsir, dia tak membezakan antara wanita tu sudah berkahwin ataupun tidak. Mana-mana wanita yang mendatangi ataupun berzina, maka sabit saksi, kurunglah dia, sehinggalah Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Dibiarkan sampai mati atau Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Kemudian turunlah dari surah An-Nur, surah An-Nur, maka Allah Ta'ala menasahkan ayat ni, turunlah hukum sebat ataupun rejam. Maka perintahkan agar wanita-wanita ataupun orang yang berzina, sama ada dia, kalau dia bujang dia disebat, kalau dia sudah berkahwin atau pernah berkahwin direjam sampai mati. Dalam hadis diriwayat Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyi athara alaihi wa karuba lidzalik
wa tarabbada wajhuhu fa anzalallahu azza wa jalla alaihi dhata yawmin falamma suriya min anhu qala khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-thayyibu bil-thayyibi wal-bikru bil-bikri al-thayyibu jaldu mi'atin wa rajmun bil-hijarah wal-bikru jaldu mi'atin thumma nafyu sanah. Dalam waqad rawahu Imam Muslim wa ashabus sunan min turuqin an Ubadah bin Samit. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kalau turun wahyu ni memang berubah wajah Nabi. Nampak beratnya yang sedang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah bila Allah Taala turunkan wahyu, Nabi rasa berat. Selepas daripada tu barulah dia rasa nampak dia ceria semula. Kata Abdullah atau Ubadah bin Samit, satu hari begitulah berlaku. Selepas daripada Nabi sedar balik tu, maka Nabi kata khudhu anni wa qad ja'ala Allahu lahunna sabila. Ambillah daripada aku, Allah Taala bagi jalan keluar. Itulah orang yang pernah kahwin dengan orang pernah kahwin, orang bujang dengan dara, maka yang pernah kahwin disebat 100 sebatan dan direjam dengan batu. Kemudian yang bujang pula disebat 100 rotan, kemudian dipulaukan atau diasingkan selama setahun. Dalam hadis lah. Jadi perbahasan dalam bab ni, hukuman ini akhirnya berlaku nasakh sekali lagi pada asalnya ikut hadis rejam sebat sebat rejam bagi yang sudah berkahwin, kemudian sebat pulau atau diasingkan setahun bagi yang belum berkahwin. Kemudian berlaku nasakh sekali lagi, iaitulah dinasahkan hukum sebat bagi rejam. Kalau kira sebat kena sebat kemudian rejam, bagi yang bujang kena sebat kemudian asing. Kalau ikut hadis ni lah yang kita baca tadi, riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Muslim. Akan tetapi wal jaldu, sebat bagi orang yang sudah berkahwin ni dimasukkan pula dengan ayat, iaitulah ayat Quran yang juga dimasukkan. Banyak kali masuk. Ayat tu tak ada dah. Ayat yang menasahkan hukum sebat bagi orang yang sudah berkahwin sudah pun dinasahkan bacaannya, tapi masih lagi ada hukumnya. Faham tak? Kita ngaji ilmu nasakh mansukh ni kan. Apa maksud nasakh? Batal. Hukum sebelumnya batal, ayat sebelumnya batal. Jadi ayat ni ada ayat yang membawa hukum, ada ayat yang membawa hukum. Jadi bila berlaku nasakh, ada yang dinasahkan ayat bersama hukum, ada yang dinasahkan hukum tanpa ayat, ada yang dinasahkan ayat tanpa hukum. Boleh faham? Nasakh ni hapus, batal. Batal ni berlaku pada ayat-ayat Quran, kita panggil hukum nasakh mansukh. Jadi ada ayat yang bila turun kemudian ayat tu dinasahkan, batal. Yang batal apa? Batal ayat, batal hukum. Kemudian ada ayat turun, ayat tu dinasahkan tapi hukum masih ada.
Dan ada juga ayat yang tidak dinasahkan, bacaan masih ada, hukum saja dinasahkan dengan ayat lain. Okey. Yang contoh pertama tadi, wallati ya'tinal fahishah, bacaan ada lagi, tapi hukum dia sudah tak ada, dinasahkan. Kemudian baca surah apa tu, hukum rejam, turun ayat Quran, as-sayyibu apa tu, Allahu akbar, apa ayat kejap, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumahuma al-battah, seorang yang sudah berkahwin, lelaki dan perempuan, bila berzina maka rejamlah dia. Maka ayat ni dulu turun menasahkan hukum yang ayat pertama ni. Kemudian ayat ni dinasahkan pula dari sudut bacaannya. Ayat saja nasah, tapi hukum masih lagi ada. Hukum masih lagi ada. Jadi conclusionnya kita sebut, hukum bagi penzina yang sudah berkahwin dasarkan Al-Quran dan hadis, direjam sampai mati. Yang belum berkahwin disebat, kemudian dipulaukan selama setahun. Yang tu masih lagi ada, hadis ni masih lagi ada. Okey. Dan dipulaukan tu tak kisahlah diletak di tempat mana-mana, yang diasingkan daripada orang-orang yang rapat dengan dia ni, diasingkan selama 1 tahun. Nak letak dalam penjara kau, nak dipulaukan di tempat yang jauh daripada orang kau, itu terpulang. Baik, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Dan mana-mana 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu, setelah sabit kesalahannya, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Anda mesti dihukum. Setelah daripada dua-dua itu sabit kesalahan, maka hendaklah dihukum. Fa'adhuhuma, dihukum ataupun disakiti. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Sa'id ibnu Jubair wa ghairuhuma, ay bisyatmi wat ta'yir wad darbi bin ni'al, wa kana al-hukmu kadzalik hatta nasakhahu Allah bil jaldi awir rajam. Bahkan ayat ni maknanya dihukum juga, termasuk hukuman mereka ialah dicaci, disakiti, dipukul dengan selipar-selipar zaman dululah, sebelum daripada diletak dalam rumah tu sampai mati, ataupun disakiti, diasingkan, dikurung, kemudian disakiti. Ayat ni juga mansukh. Setelah dari ni, hukum ni semua sebelum daripada turunnya ayat rejam ataupun sebat. Rejam ataupun sebat. Baik. Wa qala Mujahid, nazalat fir rajulaini idza fa'ala ay la yukanna wa ka'annahu yuridu al-liwat wallahu ta'ala alam. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. Disebut fa'adhuhuma, sakitilah mereka. Maka Ibn Abbas atau Mujahid berkata, dia turun pada lelaki yang seakan-akan ayat ni turun pada jenayah liwat. Wallahu ta'ala alam.
Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas, kalau orang hukum dia liwat, sama tak dia hukum zina? Maknanya kena sebab ke kena rejam kalau hukum liwat. Sehari dua hari ni viral cerita orang pergi ke Mekah, kena goda kepada lelaki. Orang lelaki goda lelaki. Sampai akhirnya budak Malaysia tu, dia influencer juga, dia pun tolak lah. Dia kata, aku kalau mu ni gay, minta maaf lah, aku tak nak cakap dengan mu lah. Dia pun marah, akhir sekali dia belah. Jadi macam-macam lagu curah. Ada di tanah haram ada juga benda lagu tu. Dia cerita ni Mekah berlaku ni. Dia kata bukan setakat dalam tanah haram nak berlaku ni. No. Kalau benda ni orang jahat ni, dia tak kira tempat. Kalau kira tu zaman dulu syirik pun berlaku di Mekah. Jadi Mekah tu bukanlah semua orang duduk Mekah tu baik belaka. Kalau tidak selipar kita pun tak hilang. Jangan kerana bila tengok seorang buat jahat, habis seolah-olah jahat belaka duduk Mekah. Tapi lah ni zaman kita ni zaman fitnah. Zaman fitnah. Fitnah mana? Fitnahnya LGBT ni dah jadi satu gerakan luar biasa. Sampai tak usah tengok tempat, tak perlu nak tengok tempat dia, tempat kita pun lah. Allahul Musta'an. Jadi dia suruh hukumannya apa dia? Apakah sama seperti penzina? Maknanya dia tanya dia, awak pernah kahwin ke tak pernah kahwin? Kalau tak pernah kahwin, sebab. Kalau pernah kahwin, rejam. Kau macam mana? Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang kamu tengok dia melakukan amalan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah dia. Hukuman dia sebenarnya dalam Islam hukuman bunuh. Al-fa'il wal maf'ul, yang melakukan atau yang dilakukan ke atasnya. Dua-dua tu hukumannya bunuh. Kalau kira lah, berat lagi lah. Sebab dosa zina ni salah tu salah, tapi masih lagi dalam fitrah. Hak ni salah dah salah, kemudian lawan pula fitrah, maka hukuman dia lebih berat daripada zina biasa. Hukumannya dibunuh kalau ikut hukum lah. Cuma lah ni buat ke tidak tu tak tahu. Pak kita tak ada lah lagu tu nya. Ada suruh hukum, memang mereka ni berat hukumannya kerana mereka melakukan kesalahan kemudian luar tabi'i, luar daripada tabiat manusia, fitrah. Fa in taba wa aslaha, sekiranya kedua-dua itu bertaubat, wa aslaha, kemudian meninggal melakukan perbuatan baik. Dia melakukan perbuatan baik pula lepas daripada tu, iaitulah dia taubat, dia perbaiki diri. Fa'aridu anhuma, maka biarkanlah mereka. Kalau tiba-tiba kita tengok dia ni bertaubat lepas daripada tu, kalau dia nak taubat, tidak perlu diadukan kepada pemerintah ataupun perbuatan mereka itu. Biarlah dia bertaubat kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dia. Tapi kalau sudah diangkat kepada pemerintah ataupun sudah sabit, maka hukum mesti dijalankan. Sebab tu Nabi SAW sangat tak suka menghukum mereka. Kan mereka datang tamu, dalam hadis ada hukum penzina zaman Nabi, tapi tak ada sabit dengan 4 saksi, tak ada. Zaman Nabi pun tak ada sabit 4 saksi, ni payah. Antara syarat ni, kenapa maknanya
Allah sangat murka kalau dia buat ni secara terang-terangan. Terang-terangan means maksudnya orang sampai 4 orang boleh tengok. Maka layaklah dia dihukum. Tapi kalau dia ni buatkan sembunyi-sembunyi, taubat lebih disukai berbanding rejam, hukum. Itu antara hikmah. Sebab tu Nabi SAW ataupun ayat Quran kata, kalau mereka bertaubat, berbuat baik, biarlah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis, zaman Nabi ni 4 orang tak berlaku. Yang berlaku, penzina tu datang setelah taubat, dia mengaku depan Nabi. Jadi bila datang kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku berzina. Nabi paling, Nabi tak dengar. Dia datang pula sini pula, ya Rasulullah, dia berzina. Nabi paling pula, tak dengar. Tapi dia pun kata, ya Rasulullah, dia berzina. Nabi tanya sahabat, dia ni gila kau ni? Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, tak, ya Rasulullah, dia tak gila. Takut dia mabuk ni. Mabuk ni. Sahabat bangun tu, cium hidu bau mulut dia, tak ada bau arak. Ya Rasulullah, ni tak mabuk dia. Baru Rasul tanya, mu nak apa sebenarnya? Dia kata, aku nak disucikan dari dosaku. Jadi ayat tu juga memberi, atau hadis tu juga menunjukkan siapa yang disucikan dengan hukuman, maka dia disucikan dari dosa. Tapi tak semestinya kena hukum baru suci. Taubat juga menghapuskan dosa. Cuma orang ni dia taubat, dia tu taubat yang sangat-sangat hebat, sehingga akhirnya dia mengaku depan Nabi dan dia diminta disucikan dia dengan hukum. Okey. Dan ada yang direjam di zaman Nabi SAW. Dalam riwayat dia lari, sahabat pun kejar dia, kemudian rejam juga sampai mati. Bila sampai ke pendengaran atau pengetahuan Nabi SAW, maka Nabi lebih kurang dari sudut maknanya, Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu biarkan dia lari, kemudian dia bertaubat. Sebab ayat Quran ni memang menggalakkan, fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Keaiban itu ditutup. Orang yang tahu, tutuplah keaiban dia. Kalau orang ni betul-betul bertaubat, tak payah cerita. Even kalau dia sendiri pun nak cerita, kau tak payah. Lama apa yang berlaku dah berlaku tu, dia dah insaf, bertaubatlah kepada Allah. Ni jalan keluar yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Orang lain 2 orang saksi cukup dah. Kalau zina 4 orang saksi. 4 ni untuk memberikan ruang yang besar kepada penzina untuk selamat daripada hukuman, kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Sebab tu pada asalnya tak perlulah kita ni tengok orang panggil 4 orang kita. Pasal apa? Nak suruh jadi saksi ni, nak suruh boleh hukum. Tak ada istilah tu sebenarnya. Kalau kita kata pak kita ni kan, ada orang apa pergi cari-cari bawa 4 orang. Oh ni tengok dulu, kemudian mu tengok pula. Gila tengok pula siapa cukup power, tengok belakang dah. Wah, subuh. Jadi cerita pelik pula jadi. Aduh. Siapa perikatnya, kerja dia mengintai-ngintai orang. Sedangkan maksiat hak di luar ni, hak depan mata ni, tidaklah dicegah. Akhir sekali dia ngintai orang semata-mata nak kuat kuasa hukum, sedangkan orang-orang yang melakukan dosa di depan mata tidak diambil hukum. Itu salah satu perkara yang mesti dinilai kembali. Tapi dalam masa yang sama bukanlah dinilai kembali kemudian ikut dia lah. Kalau gitu nak buatnya dah, mesti mereka ini diberikan kaunseling supaya mereka bertaubat dan sebagainya. Jadi kalau dia nak tangkap, pergi tangkap. Oleh kerana tu, kalau dia tak cukup saksi, dia bagilah
galakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ni sangat suka kepada taubat. Allah ni sangat-sangat mencintai taubat seorang hamba. Lebih daripada hukum. Kalau seorang tu bertaubat, lebih kita sukai berbanding kita hukum dia. Kalau hukum, berakhirlah hidup dia sekat tu je. Kalau rejam sampai mati kan, habislah dia je. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, banyak kebaikan yang mungkin dia dapat. Kemudian dia isau, dia solat, dia bergapo, dia puasa, maka dia memperbaiki hukuman ataupun kehidupan dia dan berakhir hidup dia dengan husnul khatimah. Dan orang yang mengajarkan dia taubat, dapat pahala begini, banyak kebaikan pada taubat ni. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdin. Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba, yang mana berbanding seorang lelaki yang hilang unta dia dengan barang bawaannya di tengah padang pasir, sehingga dia ni hampir mati kerana tak ada bekalan. Lalu dia tertidur di bawah pokok atau di bawah teduh, tertidur keletihan menunggu mati. Dalam keadaan tu dia pun sedar, tengok unta hilang tu ada tepi dia. Dia pun pegang tali unta. Bila pegang tali unta tu, apa dia rasa? Dia gembira. Sebab tadinya nak mati dah. Ni dapat pula unta dia, semua bekalan dia ada atas unta tu. Maksudnya dia berjaya menyelamatkan dirinya dari kematian. Kerana terlalu gembiranya dia kata, Allah, Engkaulah hamba, akulah Tuhan. Dia terbalik, dia cakap begitu kerana terlalu gembira, tersasul. Nak sebut Tuhan jadi hamba, nak sebut hamba jadi Tuhan, kerana terlalu gembiranya dia. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba berbanding lelaki itu. Ni taubat, cerita taubat. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, lagi maha luas rahmatnya. Kata Allah lagi, innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat itu atau penerimaan taubat itu disanggupkan oleh Allah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, bagi orang yang melakukan keburukan dengan jahil. Allah ni telah meletakkan penerimaan taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Innamat taubatu 'ala Allah. Allah telah meletakkan kesanggupan menerima taubat atas dirinya. Allah yang kata, bagi Allah, Allah akan terima taubat kamu. Bagi siapa? Lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Bagi mereka yang buat dosa secara jahil, kemudian dia bertaubat setelah itu. Min qarib maksudnya dia bertaubat setelah daripada melakukan dosa dalam waktu terdekat. Qarib ni dekat. Dia buat dosa, dia bertaubat dalam masa yang terdekat. Apa maksud masa terdekat? Atau pertama sekali, apakah maksud bijahalah, dengan jahil? Maksudnya kalau Allah Ta'ala ampun, ialah dosa orang yang buat kerana jahil. Kalau dia tak jahil, dia buat dosa macam mana? Dia tahu sangat, tapi dia pergi buat juga. Hak ni lagi berat kesalahan berbanding orang yang jahil.
Dosa orang yang alim lebih berat daripada dosa orang yang jahil. Tapi kedua-dua tu masih lagi dalam kategori jahil. Sebab apa? Sebab kata di dalam tafsir ni disebut oleh Qatadah dari Abil Aliyah, atau disebut oleh Imam Mujahid, kullu man asallah khata'an aw amdan fahuwa jahil. Semua orang yang buat dosa, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, semuanya jahil berlaku. Mana? Satu, jahil tentang ilmu. Yang kedua, jahil tentang bagaimana beratnya ancaman azab. Mungkin tak tahu hukum tu satu, ada setengah tahu hukum, tapi tu jahil apa? Jahil tentang macam mana dia nak menilai beratnya azab. Jadi maknanya semua dosa itu ada ruang untuk taubat. Cuma hak buat tu jahil tu ada tahap dia. Ada jahil sungguh, ada jahil tu bukan jahil dia suruh hukum dia tahu, tapi dia jahil menilai beratnya dosa. Dia jahil untuk menjaga diri dia daripada semua dosa ni. Dikira kejahilan. Bodohnya orang buat dosa ni, istilah semua. Tapi bodoh tu bukan bodoh tu tak tahu hukum. Satu tahu dah, buat juga, jahil. Semuanya termasuk kejahilan dan ada peluang untuk diampunkan oleh Allah. Cuma of course lah, hak ada ilmu dah lebih besar kesalahan berbanding tak ada ilmu. Baik, itu satu. Yang kedua, apabila ayat ni menunjukkan peluang untuk bertaubat, min qarib tadi, thumma yatubuna min qarib, dia bertaubat dalam masa terdekat. Qarib ni dekat. Apa maksud masa terdekat? Tanpa tangguh-tangguh. Betul? Termasuk juga maksud dia, makna bila melakukan dosa, bersegeralah bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Okey. Ada tak makna lain? Kalau dia ni dosa 10 tahun lepas lagu mana? 10 tahun dah buat baru nak taubat. 10 tahun. Ada orang 50 tahun baru nak taubat. Ada orang dia dapat hidayah umur 60 tahun. Habis peceh baru taubat. Ramai kerja dulu, buatlah muka kita kerja, dia kata. Lepas tu dah peceh ni lah baru boleh taubat, dia kata. Barulah nak mari masjid, barulah gitu, barulah gini. 60 tahun. Jadi min qarib tu boleh pakai ke tak boleh pakai? Dalam tafsir berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksud qarib di sini ialah ma bainahu wa baina an yanzura ila malakil maut. Maksud dekat ni ialah antara dia buat dosa sehinggalah dia melihat malaikat maut. Maksudnya pintu taubat tu terbuka sehinggalah nyawa tu duduk di kerongkong. Berarti min qarib di sini, qarib bukan waktu terdekat mengikut kiraan kita, tapi waktu terdekat maknanya selama kamu masih hidup di dunia. Bila dah mati ni tak boleh tidak ada lagi pintu taubat. Pintu taubat. Faulaika yatubullahu alaihim, bagi orang yang bertaubat kemudian melakukan kebaikan, maka Allah menerima taubat mereka. Allahu akbar. Allah menerima taubat mereka. Tapi kalau dia tangguh, innallaha wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Benda tu bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah tahu je, tapi Allah biarkan mereka dalam keadaan tersebut sehingga mereka bertaubat kepada Allah.
Kalau Allah Ta'ala nak hukum boleh saja, tapi Allah ni maha bijaksana. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan bukanlah orang yang bertaubat itu bagi orang yang bukanlah taubat itu bagi orang yang melakukan dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga bila sampai kepadanya kematian, qala inni tubtul an, dia pun kata sekarang ni aku nak taubat. Ayat ni jelas, tidak ada taubat bagi orang yang buat dosa sampai mati baru nak taubat. Tidak ada taubat untuk dia. Itulah macam Fir'aun tu, macam Fir'aun jahat. Waktu mati tu baru nak taubat. Allahu Akbar. Kalau mati waktu taubat tu boleh kira lagi. Sama ada Tuhan terima ke tak terima tu nombor dua. Hak paling kita takut hak sifat tangguh ni, mati tak ada taubat. Hak taubat tak terima satu hal, tak sempat nak taubat. Nah, kalau tak sempat nak taubat memang tak ada langsung lah. Sebab tu jangan tangguh-tangguh, istighfar senantiasa. Kalau berulang balik tiba sekali pun istighfar lagi, buat lagi istighfar lagi, buat lagi istighfar. Jangan kupu poin. Jangan kupu, tak apalah aku buat dululah. Kupu. Macam kupu poin nak reward lah pula dia ni. Kupu siapa-siapa akhirnya bila nak taubat, tunggu nak mati esok kita taubat lah. Jangan. Kita takut tak sempat, atau kita takut kalau Tuhan tak terima. Bila-bila masa tu tiba-tiba nyawa duduk halkum, barulah teringat kepada taubat. Habis. Sebaiknya kita ni kalau buat dosa terus taubat. Lepas buat balik ustaz, buat balik tu taubat pula lepas pada tu. Lepas tu buat balik taubat lagi. Pasal apa? Sifat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala Tawwab. Apa maksud Tawwab? Yang senantiasa menerima taubat. Innallaha kana tawwabar rahim. Ayat 16 tu, diterjemah apa ayat 16 tu? Sesungguhnya Allah maha senantiasa menerima taubat. Acu garis, underline kalimah senantiasa tu. Termasuk dalam makna tawwab adalah senantiasa. Ada dalam terjemah tu? Tak ada. Selalu. Selalu pun tak apalah. Kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ni dia tulis, kerana sesungguhnya Allah adalah senantiasa menerima taubat. Kalimah selalu ke, kalimah senantiasa ke, underline lah. Kerana apa? Sifat ni Allah yang menamakan dirinya dengannya, menunjukkan Allah bagi peluang kepada hamba ni, buatlah banyak mana pun kamu ulang, Allah senantiasa menerima taubat. Hanya saja ikhlaskan diri setiap kali bertaubat. Jangan taubat tu dalam hati, aku taubat saja-saja dah, memang nak buat lagi. Taubat sungguh-sungguh. Hak buat lagi lepas daripada tu istighfar lagi. Aku tak nak buat dah ni. Lepas pada tu pergi buat pula. Astaghfirullah, buat apalah aku ni. Baru ni janji tak nak buat dah, buat juga. Lepas tu Allahu Akbar, lemah. Kadang-kadang kita ni nak lari daripada dosa tu, macam dia membelenggu kita. Memang sifat dia lagu tu je pun. Jadi istighfar, senantiasa istighfar. Walaupun kita belum boleh berlepas diri dari dosa tersebut, istighfar, senantiasa istighfar. Okey? Bukan galakkan untuk buat dosa dak ni, dak. Galakkan untuk taubat. Adapun siapa yang mampu untuk meninggalkan secara terus, maka itulah sebaik-baik orang yang bertaubat, dan nama dia dipanggil taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang tidak ada lagi dah lepas daripada tu nak buat maksiat dulu ni. Tak ada. Taubat betul-betul taubat.
Adapun kalau buat istighfar, buat istighfar, itu dipanggil istighfar. Ada beza tak antara istighfar dengan taubat? Ada. Taubat means kembali. Istighfar means minta ampun. Jadi ada beza tak antara kembali dengan minta ampun? Ada orang dia diuji dengan dosa, tapi dia tak tahu jalan kembali, dia terbelenggu dengan dosa. Yang dia tahu benda dia buat dia salah, maka istighfar. Istighfar. Tapi ada orang Allah bagi kekuatan dan hidayah dia lebih. Bila dia tahu, dia kembali kepada Allah dan tidak lagi melakukan apa yang dia buat, maka di saat itu dia bertaubat. So istighfar ni lebih ringan daripada taubat. Taubat ni lebih besar. Taubat ni panggil taubat nasuha tu lebih besar. Boleh juga. Istighfar menghapuskan dosa kecil dan juga dosa besar. Nak taubat kau, nak taubat tu memang kena istighfar. Antara syarat taubat mesti berhenti kan. Kalau berhenti minta keampunan daripada Allah, maka orang yang bertaubat mesti dia minta ampun. Tapi bukan semua orang yang minta ampun adalah bertaubat. Betul tak? Faham? Kalau istighfar, kemudian taubat, kembali pula istighfar lagi. Mungkin pada dia tu betul-betul dia taubat, dia kembali, kemudian dia buat lagi, maka taubat lagi. Taubat. Allah ni maha luas. Bila sebab tu kita dengan Allah ni kan, saya akhiri dengan ayat ni lah, nanti hak tu kita sambung semula di situ. Allah ni, kenalilah Allah dengan apa yang Allah ajar kita. Jangan berfikir tentang Allah kemudian kita letak kaedah bagi Allah seperti mana yang kita rasa. Orang-orang yang cerita tentang tauhid, tapi apa yang dia cerita adalah bentuk-bentuk kepercayaan yang bersumberkan falsafah. Dia akan sampai satu tahap kepada makrifah, mengenal, tapi bukan kenal betul-betul pun. Kenal mengikut cara mereka rasa mereka kenal. Tapi sebenarnya makin lama makin tak kenal. Sebab dia tak nak diserupakan Allah dengan mana-mana. Akhir sekali, itu pun tidak, ini pun tidak, itu pun tidak, ini tidak. Maka Tuhan bagi dia penuh dengan penafian. Boleh faham? Penuh dengan penafian. Tuhan ni macam mana? Tuhan ni gini, tidak boleh gini, tidak boleh begitu, tidak di mana-mana, tidak begitu, tidak. Pasal penafian. Kita baca Quran, ahli sunnah penuh dengan pengisbatan. Kita tak nafi, tak. Kita mengisbatkan, kita menafikan bagi Allah kekurangan seluruhnya. Dalam masa yang sama kita mengisbatkan bagi Allah setiap yang Allah katakan tentang dirinya. Di mana dia, ada ayat Quran, kita imani. Apa sifat dia, ada ayat Quran, kita imani. Ada perbuatan dia, kita imani. Ada perkataan dia, kita imani. Orang yang nak kata Allah berkata-kata, dia tak nak dengar. Kalau kata-kata ni, bila Allah berkata-kata? Kalau dulu Allah berkata-kata, sekarang macam mana pula? Kalau sekarang kata-kata, hak dulu macam mana? Sifat baru tu mustahil bagi Allah. Maka tak boleh kata Allah berkata-kata bila-bila. Allah berkata sebagaimana dia katalah, kita nafikan sifat berkata-kata itu kerana sifat tu baru bagi Allah, tak boleh. Kerana sifat berkata-kata tu sifat baru. Sifat baru. Maknanya sesuatu dulu tak ada, bila Allah berkata-kata baru jadi ada. Maka dia nafikan. Kita tak fikir lagu tu, kita fikir Allah kata-katalah. Nah, bagaimana Allah berkata-kata? Sebagaimana yang layak bagi Allah. Bahkan kita berasa hari ni pun kita masih lagi berdialog dengan Allah. Sebab ada hadis Nabi kata, bila hamba tu baca Al-Fatihah, dia sedang berbicara dengan Allah.
Dia kata alhamdulillah rabbil alamin. Allah jawab. Allah kata hamba-Ku memuji-Ku. Bila hamba tu kata Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala pun kata hamba-Ku memuji-Ku. Ataupun hamba-Ku memuja-Ku. Yang tadi puji, kemudian puja. Bila hamba tu kata Maliki Yaumiddin, Allah pun kata Majjadani Abdi, hamba-Ku mengagungkan Aku. Allah jawab, kita berdialog. Sampai bila hamba tu kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini antara Aku dan hamba-Ku. Maka bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maka hamba tu pun mintalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sampailah akhirnya jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Kita berbicara dengan Allah, kita imani benda tu. Lagu mana? Tak usah tanya lagu mana, kita pun tak boleh nak tahu. Tapi mengimani bagi Allah apa yang Allah sebutkan tentang dirinya melalui Quran, melalui hadis, adalah satu kenikmatan yang ada bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah. Jadi sebab tu kita kata termasuklah dia adalah bila kita tahu tentang sifat taubat Allah tu, macam mana Allah mengampunkan dosa. Allah menamakan dirinya Ghafir, Ghafur, Ghaffar, Tawwab. Banyak cerita tentang Tawwab ni senantiasa menerima taubat. Ghaffar, kita kata istighfar tu Allah mengampunkan dosa, ya. Dan Allah ni Ghafur, maha luas keampunan, dan Ghaffar, maha senantiasa mengampunkan. Bila kita baca ayat-ayat ni, tidak ada orang yang terhalang daripada keampunan. Menjadikan seorang hamba tu, Allahu Akbar, dosa orang yang bunuh 100 nyawa Allah boleh ampunkan hanya dengan beberapa langkah perjalanan yang dia pergi untuk taubat. Dosa penzina, kalau kita duk cerita bahas ni, Allah boleh ampunkan dosa dia hanya sekadar dia bagi anjing minum. Kan? Hadis yang cerita tentang perkara tersebut. Taubat Allah ni maha luas keampunan dia. Jadi bila kita mengenali Allah dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita, demikianlah keindahannya. Kita baca hadis, Allah tertawa dengan hambanya taubat, gembira Allah. Macam mana kita nak sebut? Tak boleh kata nanti Allah serupa dengan makhluk. Tak boleh lagu tu. Kita akan nafi banyak benda kalau kita letak kaedah kita terlalu rigid dengan kaedah. Kaedah tu pula hak orang buat bukan orang Islam. Aristotle, Socrates, golongan falsafah, diambil kaedah mereka diletakkan sebagai asas prinsip bagaimana nak kenal Tuhan. Tiba-tiba bertembung dengan ayat Quran. Hak mana kita nak buang? Nak buang ayat Quran ke nak buang kaedah Aristotle? Patutnya kita takwil Aristotle tu lah. Ni dah dia kita takwil ayat Quran semata-mata nak betul dengan kaedah Aristotle. Ini buruknya falsafah ataupun ilmu kalam. Patutnya bila bertembung dua ni antara nas wahyu dengan kaedah-kaedah akal. Ini kena nak ejah, nak harmoni ni biar boleh masuk ni. Lagu mana nak ejah? Sepatutnya ejah kaedah ni. Quran mustahil untuk kita ubah. Ni ejah ni. Buatlah kaedah baru. Ni dah kaedah tak boleh ni pasal apa? Inilah kaedah yang digariskan oleh ulama-ulama falsafah, pemikir-pemikir, ilmuwan. Kita tanya ilmuwan mana? Aristotle asal dia. Bertembung dengan ayat Quran. Yang kita tahu ayat Quran, la ilaha illallah. Patutnya kita awik kaedah tu lah. Patut kaedah ni terpakai kecuali dalam begini-gini. Walah kaedah pengecualian dia. Ni tak gitu ayat Quran semata-mata nak betul dengan kaedah ciptaan manusia. Jangan.
kita kembali kepada wahyu. Di sinilah ada nilai iman, di sinilah ada nilai perhambaan, di sinilah ada nilai kecintaan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita sambung selepas cuti insya-Allah. Esok cuti esok cuti, lusa cuti. Cuma jangan bawa kuih sudahlah. Bergaya juga, kita tak gaya, kita cuti je. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.